Selamat sejahtera doktor. Nama saya Nitesh Narayanan dari Kumpulan 9. Kami akan bentang tentang permasalahan mengenal sumber air yang tercemar akibat perbuatan manusia. Air adalah suatu keperluan asas untuk proses kehidupan di bumi. Jadi tidak air di bumi, maka tidak ada kehidupan. Pencemaran air berlaku sama ada dari segi fizik, kimia dan bio yang memberi kesan melebih kepada organisma hidup dan juga kehidupan manusia. Pencemaran air berlaku hasil aktiviti manusia sendiri. Ada beberapa punca untuk berlaku pencemaran air. Sebagai contohnya, membuang sisa toksin dari kilang, membuang sampah sarap, aktiviti pembalakan dan pelembungan, dan air sekali pencemaran air dari aktiviti pertanian. Ini adalah punca utama untuk berlaku pencemaran air. Berita Harian berkata, pencemaran sumber air negara kita semakin serius sejak 10 tahun lalu disebabkan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Baru-baru ini, suatu pencemaran bahan insiden yang berlaku di Sungai Kim Kim, Pasir Gudang, Johor Bahru. Berikut kejadian pencemaran sisa bahan kimia yang menjejaskan kesihatan lebih 2,000 orang awam dan juga menyebabkan 111 sekolah di Pasir Gudang diperintah untuk ditutup disebabkan oleh sisa toksin yang dibuang oleh pihak kilang. Insiden yang ini berlaku akibat perbuatan manusia. Maka tindakan susulan perlu dilakukan agar tidak berlaku pencemaran air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farzana binti Syahdun, S48216. Dan hari ini saya mewakili grup 9 akan membincangkan tentang mengapakah pencemaran air masih berlaku walaupun terdapat penguatkuasaan. Okey, faktor-faktor yang pertama adalah sikap syarikat perindustrian yang mudah dalam melepaskan bahan kimia. Okey, seperti kes Sungai Kim Kim tu, memang Sungai Kim Kim tu sangat berdekatan yang berada di area kawasan perindustrian Pasir Gudang. Jadi mungkin syarikat ini mengambil mudah dengan melepaskan dan membuang bahan kimia mereka ke dalam air mentah yang berdekatan. Okay, mungkin untuk mengurangkan kos. Poin yang pertama ini adalah dalam sama konteks dengan pelepasan sisa domestik dan perindustrian, benda yang sama. Sisa domestik dan sisa perindustrian yang ada di sekeliling kita. Jadi seterusnya adalah mengawal serta kualiti air tidak dilakukan secara berkala. Jadi pihak yang terbabit, pihak yang sepatutnya bertanggungjawab dalam mengawal kualiti air ini mungkin selama ini tidak melakukannya secara lebih gerak. Jadi kita tak dapat nak halang pencemaran air ini berlaku dan tak dapat mengekalkan konsistensi air tersebut, konsistensi kualiti air tersebut secara berkala. Seterusnya adalah pembocoran sisa buangan, kemalangan yang tidak dapat dijangka. Okey, ini mungkin lebih kurang disebabkan oleh perairan sungai, mungkin sungai ataupun perairan air mentah tersebut mengalir di kawasan-kawasan perindustrian. Jadi disebabkan oleh kemalangan yang tidak dijangka, kemalangan yang tidak ingini, benda-benda ini berlaku dan sisa-sisa tersebut terlepas ke dalam air mentah dan ini menyebabkan pencemaran air jugalah. Ini salah satu faktor. Seterusnya adalah sistem pengurusan lemah. Sistem pengurusan lemah dari segi syarikat-syarikat perindustrian tersebut dan dari segi penguatkuasaan yang terbabit lah yang menyebabkan kita perlu perketatkan lagi undang-undang bagi menghalang pencemaran air daripada berlaku. Dan seterusnya adalah populasi yang bertambah. Okey, apabila populasi bertambah, kehendak ataupun demand terhadap air mentah, air bersih adalah tinggi. Tapi disebabkan itu juga pengaliran air yang ke dalam kawasan penempatan, iaitu kawasan penempatan dengan populasi yang semakin bertambah, mungkin menyebabkan mereka mencemari air tersebut dengan sampah, dengan benda-benda yang kita sebagai manusia menghasilkan dan kita menggunakan dan kita buang begitu saja ke dalam air mentah. Jadi ini merupakan salah satu faktor di mana pihak penguasa tidak dapat mengawal punca-punca tersebut. Jadi
Saya rasa inilah mengapa pencemaran air masih berlaku walaupun terdapat penguasaan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuria Ashki Mulyamai, nombor matrik S48596. Saya akan membincangkan berkenaan dengan sebahagian kimia yang boleh menyebabkan pencemaran sungai, khususnya yang berpunca daripada kawasan perindustrian. Macam kita tahu, setengah industri ni kalau dia nak senang, dia nak mudah, dia nak jimatkan kos, dia akan buang saja bahan kimia dia orang kepada sungai-sungai yang berdekatan. So apabila berlaku satu tindak balas, berkemungkinan dia akan membentuk satu gas yang berbahaya dan akan memberikan kesan buruk kepada masyarakat. Okey, antara bahan-bahan kimia berbahaya tersebut ialah metana. Okey, metana ni biasa digunakan sebagai bahan pemanas untuk ketuha, rumah dan turbin. Okey, antara kesan-kesan dia ialah loya, muntah, pengsan, sakit kepala dan juga boleh mengakibatkan kematian kalau kita lebih dos. Yang kedua, kita ada hidrogen klorida, biasanya digunakan dalam industri kimia sebagai reagen. Antara kesan dia sesak nafas akibat bengkak di kerompong dan kemudian akan mengakibatkan pengumpulan cecair di dalam paru-paru dan seterusnya boleh menyebabkan kematian. Yang ketiga, kita ada acrylonitrile, biasanya digunakan untuk menghasilkan barang-barang yang berunsurkan getah seperti sarung tangan getah. Kesan dia boleh mengganggu saluran pernafasan dan mengakibatkan sesak nafas, bersin dan batuk, loya dan muntah jika berlaku resapan ke dalam saluran pemakanan. Yang keempat, kita ada acrolein. Acrolein ni dia mengawal pertumbuhan tanaman bawah air. Dia juga boleh memberi kesan rangsangan pada hidung dan saluran pernafasan. Dan bagi orang-orang awam yang ada alahan seperti asma, dia akan berisiko tinggi untuk mendapat kesan lebih buruk kalau terdedah dengan acrolein ni. Okay, seterusnya kita ada etil benzin. Etil benzin biasa digunakan dalam industri petrol. Kalau kita terdedah pada dos yang sangat tinggi, boleh mengganggu kita punya sistem saraf dan sistem imun. Kalau kita terdedah pada dos yang sangat rendah pula, dia akan dimetabolisme di dalam hati dan akan dikumur di dalam air kencing. So, otomatik dia akan mengganggu kita punya sistem pertumbuhan. Seterusnya kita ada aldrich-toluene. Aldrich-toluene ni biasa digunakan sebagai bahan mentah industri dan pelarut. Okay, kesan dia akan memberi rangsangan kepada mata dan juga boleh mengganggu kita punya sistem saluran pernafasan, mengganggu sistem saraf pusat dan pendedahan pada kadar yang tinggi boleh menyebabkan lemah jantung. Okay, seterusnya kita ada xylene. Xylene digunakan dalam industri dan teknologi perubatan. Okay, kesan dia lebih kurang sama je dengan aldrich-toluene, cuma bezanya dia lebih tertumpu pada kulit kita. Bila terdedah, kulit kita akan memberi kesan kekeringan dan juga keretakan pada kulit kita. Okay, last sekali kita ada limonin. Limonin ni digunakan sebagai bahan proses dalam pengasingan elemen tayar. So, antara kesan dia ialah menyebabkan dermatitis ataupun alahan pada kulit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nur Aisyah binti Abdul Ghani, nombor matrik S55075. Jadi saya di sini akan menerangkan tentang peranan masyarakat bagi mengatasi isu pencemaran sungai. Ini bermaksud kita perlu menjadi masyarakat yang perhatian terhadap keadaan sekeliling dan erti kata lain peka terhadap perubahan yang berlaku sekiranya melihat seseorang yang mencurigakan. Okey, yang kedua adalah penerapan ilmu dari bidang kesihatan persekitaran dalam budaya masyarakat di Malaysia. Apa yang dimaksudkan dengan penerapan ilmu? Persekitaran, kita tahu persekitaran amat penting dalam budaya masyarakat di Malaysia sebagai kaedah pencegahan dan juga penyelesaian kepada isu ini. Hal ini di mana setiap individu dan masyarakat perlulah peka terhadap pengetahuan alam sekitar yang berada di sekeliling kita. Okey, yang ketiga ialah pihak industri hendaklah bertanggungjawab dalam mengurus sisa bahan berjadal dengan membuang dengan kaedah yang betul. Agar sikap menjadikan sungai sebagai tempat membuang sisa toksik ini menunjukkan mentaliti masyarakat yang rendah. Yang keempat adalah pemantauan daripada badan-badan berkaitan alam sekitar di negeri Johor seperti Jabatan Alam Sekitar. Ini penting sebab hal ini penting kerana pemantauan ni perlulah dilakukan dengan kerap, seperti sebulan sekali supaya pihak-pihak industri ni tidak sewenang-wenangnya ataupun tidak mengambil mudah dengan membuang sisa toksik ini ke dalam sungai. Yang kelima adalah pihak kerajaan perlulah memperkasihkan lagi aspek penguatkuasaan di bawah bidang kuasa masing-masing. Dan yang terakhir adalah pegawai
pegawai penguatkuasaan yang terlibat perlulah cekap dan pantas terhadap laporan jenayah alam sekitar yang diterima. Hal ini penting supaya jenayah alam sekitar yang berlaku tidak berlarutan hingga mengundang pada, dan akhirnya pihak kerajaan perlu mengeluarkan kos yang tinggi untuk menguruskan isu pencemaran sungai ini. Lagi itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurhanisa binti Muhammad Tambah bernombor matrik S559 dan saya akan menerangkan tentang kesan jangka masa pendek. Yang pertama, kesan kepada individu. Individu tidak dapat melakukan aktiviti seharian seperti memasak, membasuh pakaian kerana mereka tidak mempunyai sumber air yang bersih serta mampu merisikokan proses dalam badan mereka. Yang kedua, kesan kepada masyarakat. Masyarakat tidak dapat melakukan aktiviti seharian seperti pergi ke kerja ataupun seperti pelajar tidak dapat pergi ke sekolah seperti biasa kerana mereka mudah terdedah dengan bahan-bahan kimia yang mampu menyebabkan penyakit-penyakit kronik. Sebagai contohnya, bahan kimia akrolin, metana, hidrogen klorid yang mampu untuk memberi kesan kepada peparu, reka radang mata dan sebagainya. Ketiga adalah kesan kepada kerajaan. Kerajaan perlu mengeluarkan jumlah wang yang besar. Sebagai contohnya, pihak kerajaan telah mengeluarkan sebanyak 6.4 juta untuk membersihkan sisa-sisa bahan kimia di sungai Kim Kim. Yang seterusnya, kesan kepada kehidupan laut. Kehidupan laut seperti ikan mudah mati kerana tidak mempunyai oksigen yang cukup kerana sedimen-sedimen yang telah menutupi permukaan air yang tidak membenarkan cahaya masuk dalam air serta menyebabkan air cetek dan menyebabkan ikan tidak dapat melakukan proses hidup seperti biasa dan menyebabkan mati. Kesan yang terakhir adalah kesan alam sekitar. Alam sekitar menjadi tidak cantik kerana air bertukar warna menjadi kelabu kehitaman, mencacatkan pemandangan serta mampu berlakunya banjir kilat kerana kehadiran sedimen-sedimen yang banyak mampu untuk menyekatkan saluran air di ampangan serta di sungai-sungai kepada pengguna, menyebabkan berlakunya banjir kilat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Nur Aiman Husna binti Ismail. Hari ini saya akan membentangkan mengenai kesan jangka panjang akibat pencemaran sungai Kim Kim. Jadi pencemaran ini berlaku kerana sisa toksik dari kilang-kilang yang dibuang ke sungai oleh kerana kecuaian setengah individu. Seperti yang kita tahu, kesan jangka panjang ini bermaksud kesannya itu terjadi dalam jangka masa yang lama. Seperti contohnya mengganggu kestabilan rantaian makanan bagi hidupan sungai. Okey, baki bahan kimia susunan pencemaran di sungai itu boleh masuk ke dalam rantaian makanan seperti meresap ketumbuhan dan hidupan air. Sehingga memberi kesan kepada kesihatan kerana sisa bahan kimia itu masih ada. Dia akan masuk ke dalam tanah, diserap sekelilingnya seperti tumbuhan dan juga hidupan air. Kesan yang kedua pula adalah kehidupan akuatik akan pupus. Seperti yang kita tahu, air yang tercemar oleh pengaliran sisa toksik dari kilang menyebabkan kehidupan akuatik seperti pelbagai jenis ikan dan udang akan mati. Jika pencemaran sungai ini masih berlarutan, bukan sahaja pelbagai jenis hidupan air akan pupus, tetapi juga jenis burung dan unggas yang sumber makanannya bergantung kepada kehidupan air akan terancang. Seperti mereka tidak mempunyai makanan lain kerana bagi burung mereka hanya makan yang ikan di sungai itu. Kesan jangka panjang yang ketiga adalah menjejaskan kualiti air. Bahan kimia yang tidak organik seperti sebatian plumbum yang bertoksik terus akan mencemar kebersihan sungai. Dan bahan pejat itu akan menyebabkan keindahan sungai tercemar dalam jangka masa yang lama. Untuk membersihkan sungai itu sangat memerlukan kos yang sangat tinggi. Okey, itu sahaja untuk kesan panjang akibat pencemaran sungai ini. Secara kesimpulannya, air merupakan satu keperluan asas yang penting dalam kehidupan kita sebagai manusia. Jika air terjejas, kehidupan kita akan dilanda berbagai masalah dan kualiti hidup kita akan terjejas. Hakikat ini harus disedari oleh setiap masyarakat. Jadi, marilah kita bersama tanggungjawab untuk memantau dan menjaga kebersihan sungai kita dan mengelakkan pencemaran air ini berlaku. Terima kasih. Itu sahaja daripada kami.